Ke Pekan Kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara, majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Azli, rakan-rakan pembentang dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hadirin sekalian, perbincangan kita pada hari ini dihiasi dengan kehadiran rakan-rakan saya yang akan bersama-sama membincangkan topik berkaitan dengan etika dalam kaunseling di organisasi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita mendengarkan sedikit pengenalan ringkas mengenai apa itu etika dalam kaunseling organisasi oleh saudari Ayuni. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Adia Tuliana. Sekarang ni saya akan teruskan dengan pengenalan kaunseling di organisasi. Sebelum itu saya akan memberikan maksud etika. Etika bermaksud satu tingkah laku, kepribadian dan akhlak manusia. Dengan kata lain, etika ni membawa maksud kepada tingkah laku dan akhlak manusia. Pertama, iaitu Persatuan Kaunseling Malaysia memberikan maksud kaunseling ialah sebagai satu proses menolong yang dilakukan oleh kaunselor profesional berasaskan prinsip psikologi untuk membantu perkembangan klien ke arah yang lebih baik. Manakala, organisasi pula bermaksud sekumpulan manusia yang melakukan aktiviti-aktiviti atau tugas-tugas yang ditentukan ke arah satu objektif yang sama. Oleh itu, dalam sebuah organisasi, kewujudan unit kaunseling ini sangat penting kerana ia disebabkan oleh kesedaran majikan untuk menjaga dan melindungi aset sumber manusia yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap pencapaian prestasi di organisasi. Okey, saya dah terangkan mengenai pengenalan kaunseling di organisasi. Sekarang ni kita beralih pula kepada peranan etika kaunselor dalam organisasi. Jadi, boleh tak Riza Ella Suhada terangkan mengenai peranan etika kaunselor dalam organisasi? Terima kasih Cik Ayuni atas soalan yang diberikan. Okey, baiklah, seperti yang kita tahu, etika kaunseling ini sememangnya memainkan peranan penting terutamanya dalam organisasi. Okey, bagi menjawab soalan yang diajukan, saya akan menjelaskan peranan etika kaunselor dalam organisasi. Di mana yang pertama, mengapa kita kata peranan etika kaunselor di sesebuah organisasi ini sangat penting. Okey, hari ini kerana melalui etika kaunselor itu dapat mematuhi polisi ataupun prosedur organisasinya dan berusaha untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatannya dalam organisasi. Okay, hal ini telah termaktub dalam kod etika kaunselor dalam bahagian D poin 1G, iaitu polisi majikan. Okay, apabila menerima sesuatu jawatan di dalam sebuah organisasi ataupun agensi, ini bermakna kaunselor bersetuju dengan polisi ataupun prinsip umum organisasi tersebut. Okay, kaunselor hendaklah berusaha sedaya upaya untuk mencapai persetujuan dengan majikan untuk membenarkan perubahan polisi institusi supaya ianya lebih kondusif kepada pertumbuhan dan juga perkembangan klien iaitu pekerja. Okay, sebagai contoh, kaunselor yang berjaya dalam dan mempunyai integriti yang tinggi ialah dengan mengikut prosedur sewaktu melaksanakan tugas sebagai kaunselor dalam sesebuah organisasi tersebut. Selain itu, peranan etika kaunselor dalam organisasi ini juga amat penting bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi dalam sesebuah organisasi. Okay, di mana kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah daripada berlakunya diskriminasi dalam organisasi di mana tempat mereka bertugas. Seperti yang tertulis dalam kod etika bahagian C poin 5, iaitu diskriminasi. Contohnya, kaunselor dilarang terlibat dalam ataupun membenarkan apa-apa bentuk diskriminasi berdasarkan umur, budaya, jantina, ras, agama, kepercayaan ataupun status sosioekonomi atau sebarang asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di mana kaunselor juga dilarang mengamalkan diskriminasi terhadap klien, pelajar, pekerja ataupun individu yang diselia ataupun peserta yang terlibat dalam penyelidikan. Sekiranya tiada etika dalam organisasi, sudah tentu terdapat segelintir kaunselor yang akan
bertindak diskriminasi ataupun pilih bulu terhadap klien mereka. Oleh itu peranan etika ini memainkan peranan penting dalam membendung sekiranya isu etika timbul dalam kaunseling organisasi ini. Oleh itu saya ingin meminta Cik Syakirin terangkan serba sedikit berkaitan isu etika dalam kaunseling organisasi ini. Okey, jadi tadi kita telah mendengar daripada Cik Rizaila yang telah menerangkan mengenai apakah peranan etika kaunseling dalam organisasi. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan pula mengenai apakah isu etika yang terdapat di dalam kaunseling organisasi. Okey, seperti yang telah kita tahu, kaunseling organisasi ini sedikit berbeza daripada kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling keluarga dan juga kaunseling kerjaya. Okey, sekiranya kaunseling keluarga melibatkan antara hubungan dalam kekeluargaan itu sendiri. Tetapi jika kaunseling organisasi ia melibatkan kaunselor dan juga hubungan antara pekerja, sama ada pekerja dengan pekerja ataupun pekerja dan majikan. Okey, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apakah isu-isu yang terdapat di dalam etika kaunseling organisasi. Okey, sekarang saya akan jelaskan mengenai isu etika yang sering terjadi di dalam kaunseling organisasi. Okey, isu yang pertama saya akan jelaskan adalah masalah mutu kerja. Okey, masalah mutu kerja ini selalunya timbul dalam kalangan pekerja. Okey, masalah ini dihadapi oleh mana-mana organisasi yang mempunyai pekerja yang kurang bermotivasi. Okey, di samping itu masalah ini juga didorong oleh majikan yang memberikan skop kerja luar daripada bidang pekerja itu sendiri. Hal ini menyebabkan mereka menjalankan kerja itu secara kurang efisien dan sistematik disebabkan kekurangan latihan dan kemahiran. Okey, berkemungkinan juga masalah ini berpunca daripada majikan tidak mempunyai pekerja yang mencukupi. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa memberikan tugas-tugas begini kepada pekerja yang sedia ada. Okey, sekarang saya akan menjelaskan pula isu etika yang kedua. Okey, isu etika yang kedua saya akan jelaskan adalah mengenai konflik dengan rakan sekerja. Okey, dalam kaunseling organisasi ini tidak lain dan tidak bukan kita kena berhadapan dengan pelbagai ragam pekerja. Okey, yang mana ada pekerja yang bersikap baik, ada yang bersikap ego, ada yang panas baran dan sebagainya. Jadi, dalam isu etika ini berkemungkinan pekerja ini terpaksa bekerjasama dengan pekerja-pekerja yang mempunyai masalah emosi dan panas baran. Hal ini akan menyebabkan mereka punya semangat itu kurang. Okey, dan menyebabkan kualiti kerja itu merudum dan menyebabkan mereka menghasilkan kualiti-kualiti kerja yang kurang memuaskan majikan. Hal ini akan membuatkan mereka mempunyai permasalahan di dalam berurusan dengan pekerja, berurusan dengan majikan dan sebagainya. Okey, isu etika yang ketiga saya akan jelaskan adalah mengenai isu masalah dengan majikan. Okey, sebentar tadi kita telah mendengar masalah antara pekerja dengan pekerja. Sekarang kita membincangkan mengenai isu majikan dan juga pekerja. Okey, isu majikan dan juga pekerja ini adalah didorong oleh pekerja yang mengharapkan pengiktirafan daripada majikan. Sebaliknya, majikan tidak memenuhi keperluan tersebut. Okey, dalam hierarki keperluan Maslow, mana seorang pekerja itu memerlukan pengiktirafan daripada orang atasan, dan sekiranya perkara itu tidak dipenuhi, maka motivasi itu tidak akan adalah. Jadi akan menyebabkan kualiti kerja itu tidak mencapai pada tahap yang diingini oleh sebuah organisasi. Okey, jadi sekian saja daripada penjelasan isu etika. Saya akan menyerahkan pula kepada rakan saya iaitu Hafni Atira untuk membincangkan mengenai kepentingan etika dalam kaunseling organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Syakirin di atas peluang yang diberikan ini. Saya Hafni Atira binti Muhammad Ghani. Saya akan terangkan mengenai kepentingan etika dalam kaunseling organisasi. Okey, seperti mana yang telah dinyatakan bahawa etika kaunseling ini adalah satu garis panduan menjalankan tugas sebagai seorang kaunselor. Segala perbalahan dalam profession ini dapat diselesaikan berdasarkan garis panduan.
garis panduan yang ada pada etika. Ini secara langsung dapat menjamin kestabilan profesion itu sendiri. Secara umumnya etika ini memberitahu kaunselor apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang kaunselor yang profesional. Daripada penyataan yang dinyatakan, dapat kita simpulkan bahawa dalam usaha untuk membantu klien ini, seseorang kaunselor itu haruslah mempunyai kemahiran membantu yang tertentu agar pertolongan yang diberikan ini tidak mendatangkan kesan yang memudaratkan kepada klien. Untuk membantu klien, kaunselor juga perlu sedar batasan yang perlu dipatuhi. Setiap kaunselor perlu tahu etika-etika ini. Kaunselor perlu menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan jujur, dengan tidak mempunyai kepentingan peribadi apabila membantu klien. Dengan cara ini, profesion kaunselor ini akan mendapat pengiktirafan yang lebih baik daripada masyarakat. Etika penting semasa mengendalikan tata cara kehidupan manusia dalam menguruskan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat bagi memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kepentingan etika ini dilihat dalam konteks sejagat melalui individu, keluarga, organisasi dan masyarakat. Etika membantu dalam kecemerlangan sesebuah organisasi dan seseorang individu dalam melaksanakan tanggungjawab. Individu yang beretika mendapat kebaikan dari segi fizikal, ketenangan jiwa dan perasaan. Individu yang beretika juga dapat memediasasiah diri ataupun kepribadian yang baik kerana beliau memelihara dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Masyarakat akan mengiktirafnya sebagai orang yang berbudi pekerti yang tinggi. Malahan pengurusan etika yang baik dalam diri individu akan menyebabkan individu tersebut berkeyakinan berada dalam sesebuah organisasi. Etika berperanan penting dalam menentukan kestabilan organisasi. Ia dapat memelihara nilai-nilai murni organisasi dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin pada kebajikan masing-masing. Ia juga dapat memantapkan kestabilan, seterusnya mempertingkatkan produktiviti, meningkatkan kredibiliti dan reputasi serta menjamin perkembangan yang berterusan. Kepentingan etika dalam sesebuah masyarakat ini tidak dapat dipertikaikan kerana ia dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan. Masyarakat yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi, rompakan, penyelundupan barangan haram dan sebagainya. Sekian saja daripada saya mengenai kepentingan etika. Saya akan serahkan kepada Cik Adia Tuliana untuk menerangkan mengenai kesan-kesan etika dalam kaunseling organisasi. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Hafni Atira untuk soalan itu. Jadi soalannya berkaitan dengan kesan kod etika kaunseling dalam organisasi. Jadi untuk penerangannya, terdapat beberapa kesan pelaksanaan kod etika kaunseling di dalam organisasi. Untuk yang pertama, kaunselor itu dapat melaporkan pelanggaran etika dalam organisasi. Okey, sebagai contoh, untuk kod etika bahagian 4 iaitu melaporkan pelanggaran etika, sekiranya pelanggaran etika yang jelas berlaku dan memudaratkan sesebuah organisasi, kaunselor hendaklah mengambil tindakan selanjutnya yang sesuai untuk mengikut situasi. Dan juga kesan ini, kaunselor dapat membendung segala kesalahan etika di dalam sesebuah organisasi.
Baiklah, seterusnya kita masuk kepada kesan yang kedua, iaitu kod etika kaunseling ini dapat memberi perlindungan kepada klien daripada layanan dan juga tindakan tidak profesional kaunselor. Sebagai contoh, kod etika bahagian B iaitu pendedahan maklumat rahsia. Apabila berkonsultasi dengan rakan sejawat, kaunselor dilarang mendedahkan maklumat berkaitan dengan identifikasi organisasi. Dan kenapa ianya perlu dirahsiakan? Ianya perlu dirahsiakan kerana berkaitan dengan sesebuah organisasi, melainkan mereka telah memperoleh persetujuan daripada organisasi tersebut untuk membuka maklumat berkenaan. Jika tidak, ianya amatlah perlu dielakkan daripada membuka maklumat tanpa persetujuan organisasi tersebut. Untuk kesan yang ketiga, kenapa kod etika ini penting? Ianya adalah dapat digunakan sebagai panduan kepada pengamal kaunseling di dalam sesebuah organisasi. Jadi etika digunakan bagi menentukan pilihan dan juga menyokong tindakan. Sebagai contoh, kod etika bahagian D iaitu polisi dan amalan negatif dalam organisasi. Kaunselor hendaklah cuba untuk membawa perubahan terhadap polisi ataupun prosedur tersebut melalui tindakan konstruktif. Dan ini dapat membantu organisasi mengubah tindakan negatif yang lama kepada tindakan yang lebih baik pada masa akan datang. Baiklah, kesan lain untuk kod etika kaunseling dalam organisasi ini ialah dapat mempertingkatkan tahap profesionalisme kaunselor, dan yang terakhir adalah memberi perlindungan kepada ahli dan juga orang awam dalam sesebuah organisasi. Baiklah, itu saja kesan dalam pelaksanaan kod etika kaunseling ini. Jadi saya serahkan kepada saudari Ayuni untuk menyimpulkan secara keseluruhan perbincangan kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Jadi kita teruskanlah dengan kesimpulan. Kesimpulannya, perkhidmatan kaunseling di tempat kerja ni sangatlah penting untuk mendapatkan prestasi kerja yang baik. Tekanan di tempat kerja juga mestilah dielakkan untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baiklah. Majikan juga mestilah peka dengan keadaan dan suasana di tempat kerja kerana kestabilan emosi pekerja ni akan memberikan impak positif kepada syarikat. Jadi, setakat itu sajalah daripada kumpulan kami mengenai kaunseling di organisasi. Minta maaf segala kekurangan. Sekian, terima kasih.